Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsi sikit pasal tajuk rasa sayang dalam keluarga. Bila kita sebut perkataan sayang ni, pentinglah untuk kita fahami maksud sayang yang betul. Sebab apa? Sebab tanpa definisi yang betul, tanpa maksud yang betul, kita takkan dapat melihat sayang ni dari perspektif yang tepat. Bila kita tak faham sayang ni dari perspektif yang tepat, boleh jadi kita buat sesuatu yang kita rasakan sebagai tanda kita sayang, tapi sebenarnya dia mencederakan atau membahayakan orang yang kita sayang. Sebagai contoh, ada seorang lelaki yang membela seekor anjing. Dia sangat sayang dengan anjing dia ni. Satu hari dia belikan untuk anjing dia coklat, tapi dia tak tahu coklat ni toksik untuk sesetengah haiwan, termasuklah anjing kesayangan dia. Jadi akhirnya bila dia bagi makan coklat, anjing dia mati. Dari contoh ni, si lelaki tadi mungkin rasa dia buat sesuatu yang biasa untuk anjing dia. Mungkin dia biasa bagi anjing dia makan ayam, bagi tulang, ikan dan sebagainya. Mungkin coklat pun okey untuk anjing dia. Jadi dia bagi, tapi akhirnya membahayakan anjing kesayangan dia. Okey, kita balik pada definisi sayang. Kalau rujuk kamus, sayang ni maksudnya menaruh rasa kasih atau rasa cinta, boleh jadi pada seseorang atau sesuatu. Sayang ni memang sinonim dengan kita bagi segala-galanya pada orang yang kita sayang. Contohnya, kita akan bagi harta dari penat lelah kita, masa kita dan juga perhatian yang tak berbelah bagi. Dari satu sudut, ya betul, sayang ni adalah kita memberikan sebaik-baiknya untuk keluarga kita. Contohnya, kita akan belikan makanan yang sedap-sedap, kita akan belikan pakaian yang cantik, selesa. Lepas tu kita akan carikan tempat tinggal yang luas dan sebagainya. Tapi dari satu sudut lagi yang mungkin ada antara kita terlepas pandang, adalah kita menghalang orang yang kita sayang daripada sesuatu. Tadi tu kita bagi segala-galanya kan, tapi kali ni kita halang orang yang kita sayang daripada sesuatu. Apa sesuatu tu? Jawapannya adalah apa-apa yang boleh membahayakan orang yang kita sayang. Pendeknya, kita akan bagi apa yang baik dan halang apa yang buruk. Balik pada contoh lelaki tadi, apa yang patut dia lakukan untuk mengelakkan kejadian macam tu daripada berlaku? Pertamanya, dia kena tahu apa yang baik dan apa yang buruk untuk anjing dia. Macam mana dia nak tahu? Dia kena belajar lah, ataupun dia kena tanya pada orang yang tahu, ataupun orang yang berpengalaman menjaga anjing. Dalam Al-Quran Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya, bertanyalah pada orang yang tahu jika kamu tak tahu. Keduanya, lepas dia dah tahu apa yang baik dan apa yang buruk, dia kena berusahalah untuk bagi makanan yang baik untuk kesihatan anjing dia, dan juga elakkan makanan-makanan yang boleh menjejaskan kesihatan anjing kesayangan dia. Sebab apa? Sebab kalau dia tahu tapi dia tak buat, tak guna juga kan? Betul tak? Okey, dalam konteks sayang pada keluarga, kita pun macam lelaki tadi. Kita kena tahu apa yang baik untuk keluarga kita dan apa yang buruk untuk keluarga kita. Kemudian kita akan buat yang baik dan halang yang buruk daripada terkena pada keluarga kita. Sebagai contoh, mak kita ni peminat dodol. Memang suka sangatlah makan dodol, tapi dia ada kencing manis atau diabetes. Jadi kalau ada dodol terhidang atas meja, apa kita akan buat? Kita akan halang, betul tak? Kita tak akan bagi dia makan. Walaupun suka macam mana pun dia pada dodol tu, kita tak akan bagi dia makan sebab kesihatan dia nanti akan terjejas. Kalau kita ada anak kecil pula kan, apa kita akan buat kalau dia main api dengan ataupun main pisau? Mestilah kita akan halang, betul tak? Kalau dia nak melompat daripada bangunan yang tinggi, kita akan halang. Kalau dia nak lompat juga, kita akan keraskan suara kita. Kita nak halang dia. Tapi kalau dia masih degil juga, dia masih nak juga lompat, kita mungkin akan gunakan kuasa kita atau tangan kita untuk halang anak kita ni. Mungkin dia akan kena pukulan yang ringan, tapi bagi menghalang bahaya yang lebih berat. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, Allah kata, Allah pesan pada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhir ayat.
Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Dari ayat ni kita boleh faham yang Allah perintahkan kita untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Tapi bukan sekadar diri kita je, kita kena selamatkan diri kita dan juga keluarga kita. Atas dasar apa? Atas dasar sayang kita tadi. Kita tak nak keluarga kita terkena bahaya. Contohnya kalau ada keluarga kita yang terlalu asyik dengan main game ataupun dengan media sosial. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita tak akan biarkan dorang ni terlalu leka dengan hiburan tanpa kawalan. Jadi apa kita buat? Kita akan halang lah kan? Kita akan pesan ataupun nasihat supaya dorang berhibur tapi dalam keadaan terkawal. Contoh lain lagi, kalau ada ahli keluarga kita yang tidur mungkin pada waktu subuh atau maghrib kan, waktu yang sangat pendek, dan dorang tak solat lagi, apa kita kena buat? Kita kena kejut lah kan? Kita tak kata, oh mungkin dia ni baru balik sekolah, penat kan? Biarlah dia tidur sekejap. Kita tak macam tu kan. Kita tahu ada bahaya kat depan dorang ni, dekat akhirat. Jadi kita akan kejut sebaik mungkin untuk dorang solat je lah, 5 minit dan 10 minit. Macam tu lah apa yang kita akan buat. Kita akan sedaya upaya untuk halang keluarga kita ni daripada terkena bahaya, bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat. Secara pendeknya, dua perkara yang saya ulang-ulang tadi adalah kita kena buat apa yang baik untuk keluarga kita dan juga menghalang apa yang buruk daripada terkena pada keluarga kita. Itulah definisi sayang. Dua-dua ni main peranan yang penting. Kedua-duanya kena dilaksanakan. Tak boleh buat satu dan tinggal lagi satu. Lebih teruk lagi kita tinggal dua-dua terus kan. Memang teruk habis lah. Pesan pada semua dan diri saya lah terutamanya adalah kita kena nilai semula apa yang kita buat pada keluarga kita, adakah dia menepati definisi sayang yang sebenarnya, ataupun kita sekadar buat yang baik tapi kita tak halang pun yang buruk, ataupun kita halang yang buruk tapi kita tak buat pun yang baik pada keluarga kita. Lebih teruk lagi adalah kita tak buat pun yang baik dan tak halang yang buruk pada keluarga kita. Saya nak pinjam kata-kata Hilal Ashraf. Dia kata, kalau benar cinta mesti bawa ke syurga. Apa-apa yang membawa ke neraka itu bukanlah cinta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.